Muslimat sekalian, saya nak terangkan sikit tentang An-Namimah ni. Ada satu kisah benar yang pernah berlaku. Saya tak ingat berlaku pada zaman bila, tapi cerita ini dinukilkan dari zaman ke zaman dan ditulis dalam sebuah buku. Ada seorang budak. Budak ni macam hamba lah, dijual di pasar. Dia tak ada cacat cela, dia okey. Tapi orang dah cakap budak ini, budak ini dia memang sempurna. Tapi kami jual murah sebab masalah dia, mulut dia suka adu domba, tu je. Sebab bila dijual ni, hamba ni, kalau cantik harga lain, kalau sekian harga lain. Tapi budak ni murah juga sebab apa? Dia tak ada cacat, kecacatannya pada mulut saja, pada lidah. Lalu orang ni pun beli bawa balik. Bila dia bawa balik, di rumah tersebut dia dengan isterinya tinggal. Nak bagi hadiah pada isteri, ada pembantu. Baguslah suami ni. Lepas tu satu hari, budak ni dia cakap kepada isteri tuan rumah. Dia kata, apa yang aku tahu, suami kamu nak nikah lain, ada perempuan lain. Dia cakap begitu, begini, sekian-sekian. Tetapi kalau kamu nak menawan hatinya, antara yang dia suka ialah apabila kamu membersihkan janggut dia di bawah leher tu. Ada janggut dan ada bulu-bulu. Kamu perhatikan suami kamu suka mengemaskan bulu di bawah leher tu. Jadi kalau kamu buat begitu, suami kamu mesti mencintaimu. Tapi buatlah keadaan dia tidur. Buat kejutan untuk suami. Kemudian budak ni pergi pula pada suami perempuan tersebut. Tuan, kalau tuan nak tahu, isteri tuan ada lelaki lain. Dan dia telah merancang untuk bunuh tuan ketika tuan tidur. Maka kalau tuan tak percaya cakap saya, malam ini tuan buat-buat tidur. Nanti tuan akan tengok apa yang isteri tuan akan buat. Isteri ni pisau mesin ketika itu bukan macam sekarang, halus jilat tu kan. Tetapi dia menggunakan mungkin pisau ke apa-apa parang ke benda-benda yang tajam lah. Lalu memang itulah yang dibuat oleh isteri tu. Dia pun menyelak leher sebab nak cukur di bawah leher kan. Bila diselak lalu dihunuslah benda tajam. Kemudian suami tu pun bangun. Betul lah apa yang budak tu cakap, engkau nak bunuhku. Belum sempat isteri ni menjawab dan menjelaskan, lalu suami tu ambil pisau yang tajam itu lalu menyembelih isterinya. Setelah berlaku keadaan seumpama itu, keluarga wanita ni pun datang. Nampak berlumuran darah, anaknya mati dalam keadaan demikian. Mereka bunuh lelaki tersebut pula. Sebab itu, dosa An-Namimah ini adalah penyebab utama antara azab kubur. Penyebab utama azab kubur ini disebut di dalam hadis Nabi SAW. Tanpa kita sedar hari ini, An-Namimah ini menjadi kebiasaan masyarakat kita. Kalau mengumpat, contoh, si A mengumpat dengan si B terhadap si C. Faham tak? A dengan B duduk mengumpat tentang C. C tak tahu apa-apa. Satu hari C masak nasi lemak, dia pun hantar kepada si B. Faham ya? Si B makan je lah, makan. Tapi si A tak dapat nasi lemak tu. Dia tak puas hati. Dia pergi jumpa dengan si C. Kau nak tahu tak, yang kau beri nasi lemak tu, Siti Ma tu, dia mengata kau macam-macam. Kau tak tahu terbalik kau dia buat apa. Ini An-Namimah. Kalau saling mengumpat, si tak tahu, si elok je, masak bagi makan apa semua. Mungkin si B menyesal, dah orang buat baik, mungkin dia nak mohon maaf apa. Tapi kerana si A yang tak puas hati, dia tak dapat nasi lemak contohnya, dia pergi racun si C, cerita apa yang si B mengumpat. Dan mungkin dia tokok tambah. Akhirnya apa yang berlaku, C nak marah sangat, aku tak halal nasi lemak aku bagi hari itu. Mungkin
Dan dia akan rasa benci dan sebagainya. Dia akan rasa kecewa. Aku buat baik dengan dia, selama ni aku tolong dia, tiba-tiba kebencian itu akan meluap-luap. Sebab itu kalau ada cerita-cerita orang yang sampai kepada kita, janganlah kita sambung, cukup berhenti setakat kita. Tak perlu nak guna ayat soleh-solehah, tak payah. Awak, saya nak cerita sikit ni demi kebaikan awak dunia dan akhirat. Saya takut awak dalam keadaan yang tak sedar. Awak kena tahu saya ni cakap bukan apa-apa sebab sayang sangat. Mulut manis tu perempuan. Saya kesian tengok awak buat baik pada dia, kadang buat laksa hantar. Awak tak tahu apa yang dia cakap belakang. Saya nak cakap sikit lah, supaya awak kenal siapa kawan, siapa lawan. Saya ni sebab kawan awak, saya fikir Allahu Akbar. Perasan tak? Kadang kita sendiri ada melakukan perbuatan namimah tersebut.